Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segala pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izinnya, kita dapat bersama-sama mengikuti webinar yang bertajuk Peranan Pemimpin Sekolah dalam Mentransformasikan Sekolah. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran penonton yang sudi meluangkan masa untuk menyertai webinar kami pada hari ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama berkongsi pautan video ini supaya lebih ramai dapat manfaat daripada webinar kami ini. Saya, Tengku Asmaliza binti Tengku Ibrahim, selaku moderator anda untuk webinar Peranan Pemimpin Sekolah dalam Mentransformasikan Sekolah, anjuran SGDU 5082, Creativity in Management for Effective School. Selamat datang diucapkan ke webinar Peranan Pemimpin Sekolah dalam Mentransformasikan Sekolah. Dan dalam siri ini, saya buka sesi webinar ini dengan membawakan satu isu yang seringkali bermain dalam fikiran masyarakat pendidikan kita. Dengan kemajuan teknologi, dunia pendidikan juga berubah mengikut arus. Dengan wujudnya revolusi perindustrian 4.0, 4.21 dan sebagainya lagi, peranan guru besar turut berubah seiring kemajuan dalam bidang pendidikan. Dalam penentuan keberkesanan dan kejayaan sesebuah sekolah, kepimpinan guru besar adalah fokus utama. Kepimpinan yang cekap dan berkesan akan dapat meningkatkan kemajuan dan kejayaan sesuatu sekolah. Jadi, untuk mengupas isu yang cukup besar ini, saya tidak kesorangan pada hari ini. Kami bawakan secara istimewa buat anda panel yang akan mengupas dengan lebih mendalam lagi isu yang kami bawakan pada hari ini. Panel yang cukup berpengalaman dan terkenal dalam dunia pendidikan di Kelantan. Panel kami tak lain tak bukan ialah Puan Ramziah binti Muhammad Amin, anak kelahiran Umbai, Melaka dan telah menetap di Kelantan hampir 30 tahun. Mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Aikeruh, Melaka. Seterusnya mengikuti pengajian sijil perguruan di Institut Bahasa Kuala Lumpur pada tahun 1978 hingga 1989. Panel kami ini dipostingkan di sekolah pertamanya di SK Perempuan Pudu Kuala Lumpur. Pengalaman mengajar telah melewati 32 tahun. Puan Ramziah mengikuti kursus National Professionalism Qualification Educational Leadership NPQEL pada tahun 2010 dan 2011. Puan Ramziah merupakan graduan cemerlang bagi peserta sekolah rendah, graduan sarjana pengurusan pendidikan Universiti Utara Malaysia 2013-2015. Projek akhir sarjana berfokus kepada kepimpinan transformasional guru besar sekolah-sekolah rendah Kota Baru dengan komitmen guru-guru. Puan Ramziah dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan co-curriculum di SK Datu Hashim, Sekolah Kluster Kecemerlangan pada tahun 2013-2015. Kemudian dinaikkan pangkat sebagai guru besar di SK Pulau Kundur pada November 2015 dan kemudiannya bertukar ke SK Datuk Hashim II pada tahun Julai 2017 hingga 2022. Dan kini Puan Ramziah sebagai guru besar di SK Zainab I Kota Baru. Okey, Assalamualaikum Puan Ramziah. Sihat hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Terima kasih.
Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Jadi saya teruskan kepada soalan pertama forum kita hari ini ialah SK Zainab 1 adalah sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyelah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di pesada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan masyarakat. Sekolah berprestasi tinggi SK Zainab 1 ini perlu dipimpin dan ditadbir oleh guru besar cemerlang dalam peranan dan tanggungjawab yang dapat melonjakkan kecemerlangan sekolah ini. Jadi, untuk merungkaikan perkara ini, saya ajukan soalan pertama kepada Puan GB. Apakah tugas dan tanggungjawab GB sebagai pemimpin sekolah dalam memastikan keberkesanan serta berlakunya penambahbaikan berterusan sekolah yang diterajui? Silakan Puan. Okey. Terima kasih pemudacara program pada hari ini, Yang Mulia Cikgu Tengku Asmaliza. Saya nak menambah sikit tentang latar perihal diri saya ataupun untuk berkongsilah di sini berkaitan dengan selain daripada profession ataupun ruhnya sebagai seorang guru besar dah. Okey. Walaupun saya baru tahun ketujuh sebagai seorang guru besar dan tapi melaluinya di pelbagai orang kata jenis sekolah tu, walaupun sekolah rendah, sekolah kebangsaan jenis yang sama, cuma latar belakang sekolah yang saya pimpin ini adalah sekolah ketujuh, sekolah ketiga bagi saya, SK Zainab 1. Seperti mana yang disebutkan tadi, pengalaman yang pertama saya dinaikkan pangkat di sekolah SK Pulau Kundur. Dan pengalaman pertama inilah yang memberi ilmu kepada kita untuk mengurus sekolah supaya memastikan seperti mana soalan tadi, memastikan tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin untuk memastikan keberkesanan serta berlakunya penambahbaikan yang berterusan di sekolah yang kita ketuai ataupun sekolah yang kita menguruskan. Ketiga-tiga sekolah adalah persekitaran yang berbeza. Okey. Suka saya nak kongsikan bermula dengan sekolah pertama, sekolah yang berada di tepi pantai menghadap Laut Cina Selatan. Enrolment muridnya tidak sampai 300 orang. Gurunya termasuk guru besar 28 orang. Dan persekitaran murid yang kesemua hampir 80% B40 kecuali anak-anak guru yang mengajar di sekolah itu saja. Okey. First time pertama kali saya menjejak ke sekolah itu seperti mana guru besar ataupun ketua-ketua ataupun PGB, pengetua dan guru besar, bila dia mula dipostingkan, yang paling penting memang kita nak mengekalkan kecemerlangan sekolah. Yang paling pentingnya, walaupun kita nak melakukan penambahbaikan yang berterusan untuk sekolah yang kita urus tu, kita perlu ambil kira beberapa faktor, antaranya persekitaran. Okey, untuk memastikan persekitaran itu sesuai tak dengan jiwa kita, dengan murid kita, dengan guru kita. Dan kemudiannya selain daripada persekitaran, perlu juga kita tengok kemampuan guru. Okey. Selama setahun setengah saya di sekolah yang pertama, sekolah yang telah lama kehilangan guru besar. Okey.
nak berkongsi di sini. Sekolah yang telah lama berkehilangan guru besar, maknanya saya pergi dengan ilmu, walaupun pada ketika itu saya seorang penolong kanan co-curriculum dilantikkan sebagai guru besar, banyak perkara yang perlu saya study berkenaan dengan sekolah pertama saya tu. Daripada segi kemampuan guru, okey. Untuk keberkesanan ataupun penambahbaikan tu kita kena tengok kemampuan guru. Adakah memang guru besar ini dia hasratnya memang nak cemerlang, nak 100% guru dia boleh gurunya untuk kejayaan sekolah. Tapi soalannya, adakah semua guru itu mampu? Kita kena ambil kira guru yang sudah hampir orang kata pengalamannya 30 tahun dan dia daripada tahun pertama sehingga tahun ke-30 itu sebagai seorang guru sahaja. Maknanya fasa dia bekerja itu tidak ada perubahan sebagai seorang guru sahaja. Okey. Dan kita juga kena mengambil kira ibu bapa, komuniti. Okey. Itu adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan guru besar sebagai seorang pemimpin di sekolah itu nak melakukan penambahbaikan, kena ambil kira perkara-perkara tersebut. Dan juga ke dana sekolah ataupun sumbangan PIBG kepada sekolah yang kita teraju tu. Okey. Bila saya banyaklah juga penambahbaikan yang saya lakukan. Okey. Sebabnya tadi ni yang berterusan untuk sekolah yang diteraju. Jadi saya fokus kepada diri saya. Okey. Banyaklah perubahan ataupun penambahbaikan yang walaupun 1 tahun setengah yang boleh yang telah saya lakukan dan rata-rata ataupun saya boleh mengambil kesimpulan lah. Guru-guru gembira dengan apa penambahbaikan yang saya lakukan sebagai seorang ketua di situ. Kemudian saya pergi ke sekolah yang kedua. Sekolah yang besar, berbeza. Kemampuan guru pun berbeza. Background ataupun latar belakang ibu bapa pun berbeza. Komuniti setempat pun berbeza. So kalau sekolah yang kedua ni memang situasi lokasinya juga memang strategi, dan saya sebagai seorang guru besar yang baru berpindah ke situ juga kena ambil kira faktor-faktor yang saya sebut tadi supaya sekolah yang saya teraju, sekolah kedua ini, supaya lebih cemerlang daripada sebelum saya menguruskannya ataupun sebagai saya seorang guru besar. Okey. Dan bila pengalaman saya ke sekolah ketiga ini baru saja 2 bulan, tapi insya-Allah saya sebagai seorang guru besar akan terus melestarikan. Okey. Penambahbaikan tu memang kena buat bila kita berada di mana-mana sebagai kita seorang ketua. Memang perlu. Sebab kalau kita tidak melakukan penambahbaikan atau tidak melaksanakan sesuatu perubahan yang positif, kita akan duduk selesa sebagai seorang pemimpin. Okey. So itu dulu untuk soalan yang pertama. Okey, terima kasih. Soalan yang pertama. Okey. Okey, terima kasih Puan Ramziah. Jadi dapat kita simpulkan bahawa tugas dan peranan GB ni dia bergantung kepada persekitaran ya Puan. Tidak bagai kata tidak ada formula yang khusus. Dia perlu melihat kepada persekitaran, kemampuan guru dan juga ibu bapa di sekolah itu ya Puan ya. Okey. Kalau kita belajar, kita menuntut ilmu kepimpinan. Okey. Yang paling pentingnya kita perlu ambil kira persekitaran sekolah. Okey. Contohnya sekolah seperti saya sebut tadi, sekolah pertama, walaupun pengalaman saya di sekolah saya nak kongsi sikit. Pengalaman saya di sekolah SBT, di sekolah kluster sebagai seorang penolong kanan, saya tak boleh ambil formula di sekolah SBT, sekolah berprestasi tinggi, dan di sekolah kluster kecemerlangan itu ambil formula untuk saya applykan
aplikasi di sekolah pertama saya itu tadi. Saya perlu kata yang pentingnya kita kena tengok persekitaran, kemampuan warga sekolah kita dan juga apa yang kita ada. Itulah sumber manusia, itulah yang kita guna untuk kita tambah baik ataupun tambah nilai dan sekolah kita urus. Okey. Jadi bab kata pepatah, ukur baju di badan sendiri kan, bergantung pada tempat yang kita bertugas itu. Okey. Ataupun di Hmm. mana bumi dipijak, di Ya situ betul. langit dijunjung. Okey. Okey, seterusnya kita balik pula kepada soalan yang kedua, iaitu kepimpinan guru besar merupakan satu proses di mana seorang pemimpin organisasi perlu mendapatkan kerjasama daripada orang lain agar dapat mencapai sesuatu matlamat dalam situasi yang tertentu. Dan gaya kepimpinan juga terdapat pelbagai. Contohnya transformatif, distributif, instruksional dan lain-lain lagi. Jadi pada pendapat Puan GB, melalui pengalaman, gaya kepimpinan manakah yang paling sesuai untuk diamalkan di sesebuah sekolah dan bagaimana gaya kepimpinan itu dapat memastikan keberkesanan sekolah terjamin? Okay, terima kasih untuk soalan yang seterusnya. Seperti mana yang disebut oleh moderator tadi, saya adalah seorang pelajar lah, sarjana, program sarjana di bawah UUM dan projek akhir saya berfokus kepada kepimpinan transformasi guru besar dengan komitmen guru-guru. Okay. Saya memang tertarik dengan gaya kepimpinan transformasi ni. Itu yang menyebabkan saya mengkaji adakah untuk melihat kebetulan ataupun kebenarannya, dan projek saya itu memang fokus kepada kepimpinan transformasi. Okey. Dan sesuailah pada era menjelang 2025, semua sekolah akan ditransformkan pada tahun 2025 dan seperti mana yang sekolah saya SK Zainab 1 ini adalah kohort ke-6 di bawah TS25. Okey, kalau saya nak kongsi sikit slide deh. Okey, silakan. Okey. Kepimpinan gaya kepimpinan yang kita sentuh tadi, transformational. Okey, di sini saya senaraikan ataupun bukan banding ni. Untuk ada persamaan, ada perbandingan antara dua gaya kepimpinan. Setiap pemimpin tu dia tidak ada satu gaya kepimpinan. Saya pasti setiap pemimpin tu ada dua atau tiga mengamalkan gaya kepimpinan masing-masing. Okey. Suka dikongsikan kalau transformational ataupun transformasi perlu kita menerapkan sikap kesepunyaan ataupun belongings warga sekolah itu kepada sekolahnya dengan kita berkongsi ataupun visi misi yang dapat dihayati oleh warga sekolah. Suka saya nak kongsi di sini di mana sekolah yang saya sebagai ketua ataupun sebagai guru besar, saya akan berkongsi visi, misi, KPI sekolah untuk dihayati oleh semua warga sekolah. Bukannya guru saja, termasuklah murid, termasuklah pekerja kebersihan, termasuklah pengawal keselamatan. Dengan caranya kita pamerkan kita punya KPI, KPI sekolah ataupun indeks petunjuk sekolah itu supaya semua warga sekolah itu dapat mengingat ataupun sentiasa ingat apa hasrat pemimpin ataupun hasrat pentadbir ataupun hasrat warga sekolah untuk sasaran sekolah tersebut. Okey. Dan bagi ketua ataupun pemimpin yang mengamalkan
transformational ni ataupun transformasi, perlu juga kita ada pasukan pemikir sekolah, itu maksudnya think tank. Okey, think tank sebabnya kita perlukan think tank ini supaya apa-apa yang projek, program ataupun perancangan-perancangan sekolah ada kumpulan yang memikirkan dan kita akan kongsikan apa yang dirancang, yang difikir atau yang dibincang supaya dapat sama-sama dilaksanakan oleh warga sekolah sebagai satu pasukan. Okey. Dan juga ciri yang ketiga, learning walk. Okey, learning walk seperti mana yang kita tahu, ketua ini janganlah duduk di dalam bilik saja, dalam bilik di pejabat saja, di dalam bilik kita lah, dalam bilik guru besar ataupun dalam bilik penolong kanan. Kita perlulah bukan melawat sambil kita bergerak ataupun berjalan pada waktu pagi tu, jenguk-jenguklah keadaan kelas, tingkap ke yang rosak, shieling ke ataupun kipas ataupun lampu, supaya kita dapat memberi bantuan lah kepada guru kelas dalam pengurusan bilik darjah. Okey. Dan juga gaya kepimpinan kepada transformational ni juga setiap kejayaan warga sekolah mestilah kita iktiraf dan kita raikan. Walaupun dengan kalau ada bajet lebih, bolehlah kita raikan murid-murid kita di restoran, ataupun seperti mana yang kita tahu murid sekolah rendah ni dia suka kepada KFC, McDonald, McD. Memang kalau kita seorang ketua memang kena banyak berkorban, bukan sahaja masa dan juga wang ringgit, untuk kita menghargai warga sekolah yang berjaya. Okey, dalam gaya kepimpinan ni juga perlu kita amalkan bottom to top. Okey, apa maksud bottom to top? Kena mendengar anak-anak buah kita ni apa pendapatnya, ataupun apa yang dicadangkan, apa yang dia rasa suka nak buat. Bukannya kita memberi arahan macam ni, okey, you buat. Macam ni, you buat. Kena congkil apakah kehendak cikgu-cikgu kita, kehendak warga sekolah. Barulah kita enjoy dalam mengurus. Okey. Yang keenam, saya sentuh transformasi dulu kan. Yang keenam, memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkongsi idea-idea baru. Ialah melalui pengamalan lah, bottom to top. So cikgu akan buat kerja lebih enjoy, lebih suka, sebab itu adalah hasratnya. Dan sebagai ketua perlu menjadi pendengar yang baik. Jangan kita suruh cikgu dengar apa yang kehendak kita. Okey, sebagai seorang pemimpin. Dan untuk transformational ni, mekanisme birokrasi iaitu menyokong guru dalam bentuk wang. Katakanlah kita apa-apa sajalah program guru, bukannya semestinya kita kena mengeluarkan duit kita sendiri. Okey, kita ada punca-punca ataupun daripada peruntukan keuangan PCG ataupun SWA. So kita bagilah peluang kepada cikgu ini untuk mengurus apa-apa program yang ditampung oleh program keuangan yang ditentukan oleh kepada KPM ataupun PCG. Bagi kebebasan kepada mereka dan perlu dikawal oleh seorang pemimpin. Okey. Yang kedua, gaya kepimpinan yang kedua, distributif, iaitu kita
delegate. Okay, kita delegate kita punya kepada macam sebagai seorang guru besar perlulah agih-agihkan tugasan itu. Contohnya penolong kanan pentadbiran dia cenderung kepada pentadbiran dan kurikulum. Penolong kanan HEM cenderung kepada hal ehwal murid. Penolong kanan co-curriculum mengurus hal-hal co-curriculum. Tapi masih menggunakan ataupun mendukung matlamat yang sama. Visi dan misi untuk hala tuju sekolah kena sama, kena hayati sama-sama. Okey, seterusnya gaya kepimpinan untuk distributif leadership ni, budaya sekolah mestilah selalunya budaya sekolah yang berjaya adalah dia bergerak ataupun warga sekolahnya membudayakan kerja sepasukan ataupun budaya kolaboratif dipanggil. Okey, sebab apa kita kena berkongsi? Berkongsi ataupun menjayakan program sekolah untuk matlamat sekolah, kita kena berkongsi tanggungjawab sebab dalam sumber manusia dalam satu organisasi itu terdapat pelbagai kemahiran. Banyak juga kepakaran dan pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsi oleh warga sekolah supaya kita dapat cungkilkan idea dan juga mereka dapat menyumbang tenaga untuk pencapaian sekolah. Okey, amalan kepimpinan ni juga kena seperti mana yang disebutkan tadi perlu diagih-agihkan penolong kanan dan juga jangan lupa pemimpin pertengahan kita yang terdiri daripada ketua panitia. Semua ketua panitia adalah pemimpin pertengahan ataupun middle leaders team. Okey. Jadi Puan Ramziah, dapat saya simpulkan daripada apa ulasan yang Puan Ramziah katakan tadi, apa jua gaya kepimpinan, peranan pemimpin itu adalah perlu memastikan warga sekolahnya memahami dan menghayati visi misi sekolah. Sama ada gaya kepimpinan transformatif ke, distributif ke, peranan utamanya adalah warga sekolah memahami misi visi sekolah. Okey, seterusnya kita ke soalan yang ketiga, iaitu apakah ciri-ciri utama yang perlu ada pada seorang pemimpin sekolah dalam memastikan pentadbirannya mencakupi keberkesanan terhadap penetapan sasaran KPM di samping tanggungjawabnya terhadap murid, guru dan seterusnya masyarakat. Okey, terima kasih sekali lagi moderator Cikgu Teguh Asmaliza kepada soalan yang diutarakan tu tadi, ciri-ciri utama yang perlu ada pada seorang pemimpin. Okey, yang perlu ada pada seorang pemimpin untuk memastikan pentadbirannya selari sehala dengan hasrat KPM. Okey, saya nak berkongsi juga di sini. Ini ada beberapa ciri yang saya nak highlightkan. Okey, ada lagi banyak berpuluh-puluh ciri-ciri pemimpin yang berkesan. Ni antara yang rasanya perlulah yang ada pada setiap pemimpin untuk mentadbir ataupun menguruskan sekolah. Okey, yang pertama sekali, yang paling utama mestilah kita berilmu pengetahuan. Okey, sebab apa kita perlu berilmu pengetahuan? Sebab kita bila jadi pemimpin di sekolah, kita akan menjadi pakar rujuk. Pakar rujuk, guru-guru akan merujuk kepada kita. AKP akan merujuk kepada kita. Penolong kanan akan merujuk kepada kita. Murid, community, malahan PIBG juga akan merujuk kepada pemimpin sekolah ataupun kepada guru besar. Okey. Ilmu ni mestilah kita betul-betul faham tentang peraturan,
ataupun pekeliling-pekeliling kementerian supaya tidak bercanggah dengan apa yang ditentukan ataupun yang ditetapkan oleh kementerian. Okey. Seterusnya, setiap pemimpin itu dalam memastikan pentadbirannya ataupun sumber manusia yang diurus yang diurus akan gembira dan sentiasa orang kata dalam keadaan harmoni. Kita mestilah adil dan yang paling pentingnya juga mestilah juga berintegriti, sebab kalau tak adil akan wujudlah konflik. Okey, akan wujudlah konflik. Dia akan warga sekolah dia akan membanding-bandingkan, okey, wujud konflik yang boleh bila ada perbandingan akan menyebabkan berlakunya pecah belah. Okey, pecah belah dan tidak dalam keadaan harmoni. Okey. Kemudian seterusnya, sebab dalam Islam pun kita dituntut, okey, dalam syariat Islam kita dituntut menjadi seorang pemimpin yang adil. Saya pernah tertariklah dengan pensyarah di IAB, Dr. Johari, dalam taklimatnya ataupun dalam perkongsian ilmunya. Disoal semua kami ni peserta, masa tu saya peserta FPQL, kami seminggu berada di Jitra untuk sebenarnya khusus di Genting, tapi seminggu kita ditempatkan di Jitra untuk berkongsi beralih angin lah. Jadi pengarah sekarang ni sudah menjadi pengarah, saya tak pasti ataupun dah pencen. Dr. Johari dia tanya, apakah ciri pemimpin yang paling utama? Yang paling utama yang akan disoal nanti bila kita mati. Macam-macam lah jawab macam ni, macam-macam semua jawab. Yang sebenarnya Allah Ta'ala akan bertanya pada kita sebagai seorang pemimpin, adakah kita adil semasa kita menjadi seorang pemimpin? Dan memang kita dituntut untuk adil dengan sumber manusia yang kita di bawah yang berada di bawah kita punya kawalan. Okey. Okey, seterusnya sebagai seorang pemimpin juga dalam meneraju sekolahnya kena bijak membuat keputusan. Contohnya kalaulah cikgu tanya ataupun penolong kanan kita ada isu. Okey, kalau kita tak dapat isunya, biasalah kalau penolong kanan isunya dengan murid, okey, dengan ibu bapa. Juga dengan penolong kanan isunya juga murid dan ibu bapa, sebabnya murid dengan ibu bapa ni dia saling bergantungan. Okey, kalau kita sebagai seorang pemimpin mestilah bijak membuat keputusan, jangan bagi keputusan yang kabur ataupun orang yang menunggu keputusan kita itu tak boleh dapat keputusan. Tak semestinya on the spot, sebab kita kena bijak dalam membuat keputusan ni. Tak semestinya on the spot, tapi keputusan yang kita buat itu mestilah memuaskan hati dan juga menggembirakan hati warga kita, warga sekolah. Okey, seterusnya kita juga mestilah menjadi pendorong kepada guru-guru. Okey, mesti mendorong. Kalau guru kita tengok guru kita masih lagi kalau kita tengok guru kita itu berpotensi untuk pergi, orang kata, mencari ilmu tu lebih jauh, okey, kita kena mendorong, sebab ilmu ni sepanjang hayat. Okey, daripada menuntut ilmu, daripada kenaikan pangkat, janganlah daripada kenaikan pangkat, ilmu, mencari ilmu, maknanya kalau guru itu pada tahap first graduate, kita dorong dia untuk belajar lebih lagi. Dan kalau yang dah ada sarjana, dorong lagi untuk doktor falsafah. Ataupun
cara kita nak mendorong, kita appreciate, okay? Appreciate, menghargai kerja buat anak buah kita dan sebaik-baiknya turun padang. Kalau tengok cikgu kita sama-sama kemas, contohlah biasalah kalau sekolah rendah ni banyak bilik khas. Okey. Sama-sama turun padang, sama-samalah kita dengan sikap kita turun padang ataupun bersama-sama menjayakan apa saja kerja bukannya dalam masa buat-buat kata potluck kita nak sama-sama untuk ni join, tapi apa-apa saja. Okey. Yang juga perlulah seorang pemimpin tu dia perlu menjadi role model ataupun suri teladan bila kata warga kita tu tengok ketokohan kita dalam mengurus, kita akan menjadi idola. Okey, idola sesuatu idola ni mestilah yang baik tak semestinya hebat. Okey, yang terbaik tidak semestinya hebat, supaya kehadiran kita dinanti-nantikan, dicari-cari, ketiadaan kita dinanti-nantikan, dicari-cari, kehadiran kita menggembirakan orang lain. Dan di sini nak kongsi juga seorang pemimpin mestilah bersifat keterbukaan. Okey, keterbukaan ni maksudnya kita kena mendengar. Tadi saya dah sentuh sikit, be a good listener. Okey, terbuka menerima apa sahaja cadangan ataupun apa sahaja yang rasa yang difikirkan boleh membantu kecemerlangan sekolah. Okay. Rasa itu saja dulu untuk ciri-ciri pemimpin berkesan. Mungkin moderator boleh memberi ruang kepada saya selepas ini lagi. Okay. Okey, saya ingin menambah yang pendorong tu untuk makluman penonton kita, pendorong saya, antara pendorong untuk saya melanjutkan pengajian sarjana ini adalah guru besar saya, mantan guru besar, iaitu Puan Ramziah binti Muhammad Amin ni lah yang sangat supportive. Dia lah yang membuka hati saya setelah lama terkubur untuk lanjutkan pelajaran. Bila datang bekerja bersama Puan Ramziah ini, rasa tu datang balik. Jadi dorongan daripada pemimpin sekolah ini memang penting untuk guru-guru terus mencari ilmu sepanjang hayat. Betul tak Puan Ramziah? Okey. Betul, insyaAllah. Dan kedua-duanya antara peserta ni sudah berada di penghujungnya kan untuk program sarjana di bawah Universiti Utara Malaysia. InsyaAllah akan berjaya. Saya dan juga salah seorang lagi peserta, Cikgu Siti Fatimah. InsyaAllah doakan kami. Baiklah, terima kasih di atas perkongsian Puan GB sebentar tadi. Jadi kita dah lihat beberapa tips yang dirungkai peranan, ciri-ciri yang berkesan bagi seorang pemimpin sekolah. Jadi harapannya para penonton kita mendapat manfaat daripada webinar ini. Baiklah, nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi kita telah tiba di penghujung diskusi kita. Jadi bolehkah Puan GB berikan sedikit rumusan berkaitan dengan tajuk pengisian kita hari ini? Okey, terima kasih sekali lagi di penghujung diskusi ni ataupun rancangan kita ni, harapan saya lah ilmu, kalau kita ada ilmu kita perlu gunakan dan kita perlu kata ilmu tu ibarat, kalau pokok tu ibarat akar kan ataupun buah,
Kalau tidak boleh manfaatkan kepada orang lain, sekurang-kurangnya manfaatkan kepada diri kita dan juga organisasi kita, supaya kita tengok pada seseorang ni memang kita tengok pada ilmunya. Okey, jadi untuk mendapat ilmu kepimpinan ni seperti mana yang disebut di awal tadi, saya bukan sahaja menuntut ilmu tu pada awalnya untuk khusus kepimpinan ni nak suka-suka saja. Bukannya bercita-cita untuk menjadi guru besar sebenarnya. Tapi apabila bila kita dah ada ilmu, saya pun berfikir sendiri, adakah ilmu tu untuk diri kita saja? Why not kita kongsi-kongsikan ilmu itu bila kita jadi seorang pemimpin. Itulah caranya kita nak berkongsi ilmu supaya ilmu kita itu dapat dimanfaatkan, dan juga kita akan saya suka saya sendiri suka mencari pelapis pemimpin, dan suka saya nak kongsi beberapa orang penolong kanan saya. Setakat ni sudah 3 orang penolong kanan saya sudah menjadi guru besar di sekitar Kota Baru ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah itu adalah bukan kehebatan, itu adalah perkongsian kami untuk sambil dia menjadi seorang penolong kanan, kita membimbing dia ke arah menjadi pemimpin masa depan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih semuanya atas kesudian untuk memilih saya sebagai panel. Pengalaman ini adalah pengalaman yang ketiga saya sebagai panel, tapi untuk kepimpinan ini kali kedua, insyaAllah. Kalau ada masa dan ruang lagi, kita dapat ramaikan lagi panel. Contohnya guru besar di Kota Baru ni ramai yang hebat-hebat. InsyaAllah kita boleh kongsi, bukannya sekadar untuk perkongsian untuk kata memenuhi kehendak ni. Perkongsian ilmu itu adalah lebih penting. Itu saja, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah jumpa lagi di lain program, insyaAllah. InsyaAllah. Begitulah tadi penggulungan mantap oleh GB kita, Puan Ramziah, di atas ilmu yang dia ada dan juga amalan-amalan yang telah diamalkannya sepanjang menjadi pemimpin sekolah. Dengan penggulungan yang padat tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ramziah di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga perkongsian ini memberi kefahaman yang baik kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi, saya akhiri majlis kita ini dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.